Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung soalan 13, soalan percubaan negeri Melaka. Okey, kita pergi kepada soalan 13A. Encik Adnan telah membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumahnya ialah 2.4 juta. Okey, polisi insurans kebakaran yang dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans 75%. Okey, jadi selalu cikgu mention pada pelajar apa dia co-insurans. So pelajar kena take note lah. Co-insurans. Apa dia co-insurans? Perkongsian. So mesti ada perkataan perkongsian. Perkongsian antara syarikat. Okay, ini syarikat dan pemegang polisi, polisi holder. So kalau co-insurans 75%, 75 syarikat, 25 ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, daripada 75% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible. Okey, so deductible dia 20,000. Apa dia deductible? Pelajar kena tahu. So deductible ni pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan. Membuat tuntutan atau pampasan. Okey, so dua perkara dalam insurans lah pelajar kena tahu. Okey, 8 bulan kemudian rumah Encik Adam terbakar dan menyebabkan dia mengalami kerugian. So rumah dia terbakar dan mengalami kerugian sebanyak 500,000. Okey, so kita pergi kepada soalan. Nyatakan jumlah deductible. So jumlah deductible dia dah bagi dah kat sini. 20,000. Just pelajar tulis balik saja. 20,000. So satu markah. Simple je soalan dia. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Ni poin yang pertama, harus dibeli oleh Encik Adnan. Seterusnya, hitung jumlah insurans yang dibeli oleh Encik Adnan ke atas rumahnya jika menerima pampasan sebanyak 430,000. Okey, first kali kita kena kira jumlah insurans yang harus dibeli. So insurans yang harus dibeli ni dalam co-insurans ni 75% ni lah yang harus dibeli. So kena tulis balik 75 ni A2 Okey ni cikgu. So harus dibeli 75% darab dengan 2.4 juta. Maksudnya 2,400,000 dah. 2,400,000. Okey, so kita kira tekan kalkulator saja. So kita tekan kalkulator. 75%. Okey, darab dengan 2,400,000 tu 23. 2,400,000. Okey, so kita akan dapat 1,800,000 dah. 1,800,000. Okey, yang ni jumlah yang harus dibeli. Okey, yang harus dibeli Okey, yang kedua, hitung jumlah insurans yang dibeli. So kita nak insurans yang dibeli. Okey, insurans yang dibeli oleh Encik Adnan ke atas rumahnya jika menerima pampasan. So dia terima pampasan 430,000. So yang ni kita guna formula pampasan tu lah. So pampasan sama dengan insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Yang ni pelajar kena hafal lah formula ni. Sebab formula ni tidak
tidak diberi. Okey, so soalan dia nak insurans yang dibeli. So pampasan dia 430,000. Just masuk nilai je. 430,000. Dia nak insurans yang dibeli, so kita tukar kepada X lah, senang. Insurans yang harus dibeli dah ada. 1,800,000. Darab dengan kerugian. So kerugian dia 500,000. 100,000. Tolak dengan deductible dia 20,000 lah. Deductible. Okey, so boleh cari nilai X. So pelajar boleh tekan kalkulator terus Boleh tekan kalkulator terus ataupun kira secara manual dululah. Maksudnya kalau kita kira manual, cikgu mudah. Cikgu ambil 20,000 buat pergi sini dulu. So dia akan jadi 450,000 lah. Okey, so X darab 500,000. 500,000 X per 1,800,000. So yang ni kita darab silang seperti biasa. So kalau tekan kalkulator 1,800,000 darab dengan 450,000. Tu 2, 3. So dapat jumlah ni bahagi dengan 500,000. Tu 2, 3. So kita akan dapat 1,620,000. So X 1,620,000. So ni insurans yang dibeli. Okey, so insurans dia beli banyak ni. So dia terima pampasan 430,000. Okey, settle untuk soalan ni. Soalan ni 4 markah. So kita tengok markah dia datang daripada mana. Okey, so biasanya kalau cari insurans yang harus dibeli masuk saja formula ni 1 markah. Dan jawapan dia 1 markah. So 2 markah. Okey, yang ni ada formula. Formula panjang kat sini, calculation ni 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan 13A 1 dan 2. Okey, kita pergi kepada soalan 13B. Okey, soalan 13B ni ialah soalan cukai lah. Okey, nyatakan pihak yang mengutip cukai pendapatan. Ni simple Yang kutip cukai pendapatan lembaga hasil dalam negeri lah, LHDN. Okey, so 1 markah. Okey, kita pergi kepada soalan B2. Pendapatan tahunan Encik Syakirin ialah sebanyak 120,000. Okey, pelajar, kalau pelajar jumpa saja perkataan pendapatan tahunan, kita nak cari pendapatan bercukai. Mesti kena cari pendapatan bercukai. So cikgu take note dekat sini. Pendapatan bercukai. Okey. 120,000. Beliau telah menderma 8%. So dia derma 8% daripada pendapatan tahunannya kepada pertubuhan amal yang diiktiraf oleh kerajaan dan membayar zakat sebanyak 4,500. Okey. Zakat 4,500. Jadual 3 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Syakirin. Manakala jadual 4 menunjukkan kadar cukai pendapatan perseorangan. Okey, kita tengok soalan dia. So dekat sini kita tengok dulu pelepasan cukai Okey, so kita ada 9,000. Gaya hidup ni 2,500 saja Walaupun dia bagi kat sini 13,000. So kita maksimum 2,500 sahaja. Okey, so kita potong lah. Okey, insurans hayat dan KWSP pun sama. Limit dia 7,000 je. So potong 7,000. Okey, dan yang ni 2,900. So kita tambahlah pelepasan cukai dulu. So kita tambahkan dia 9,000 tambah 2,500 tambah dengan 7,000. So kita akan dapat 18,500 tambah 2,900.
Okey, so 21,400 21,400. Okey. So settle untuk pelepasan cukai. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi, hitung pendapatan bercukai. So dia nak pendapatan bercukai. Seterusnya hitung cukai pendapatan. So kita kira pendapatan bercukai dulu. Okey, so pendapatan bercukai. Cukai sama dengan pendapatan tahunan. Okey, tolak pengecualian. Pengecualian cukai. Tolak pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Okey, so dekat sini cikgu selalu mention pada pelajar. Kalau pengecualian cukai ni, kita hanya ada dua sahaja. Okey, kita ada derma atau hadiah. Itu saja, tak ada dah benda lain pengecualian cukai. So, pendapatan tahunan dia kita tengok. So, pendapatan tahunan dia 120,000. So, 120,000. Okey, tolak dengan derma. Ada tak derma dekat sini? So, ada derma. So, dia derma 8% daripada gaji dia. So, kena kira dululah. So, derma 8% daripada 120,000. So, kita kira. Okey, so 8/100 darab dengan 120,000. Tu 23. Okey, so kita akan dapat 9,600. 1,600. So, dia derma 9,600. So, tolak dengan pelepasan cukai tadi 21,400. So, 21,400. So, kita tekan kalkulator. 120,000 tu 23 tolak dengan 9,600 tolak dengan 21,400. Okey, so kita dapat 89,000. 89,000. Okey, so settle untuk pendapatan bercukai. Okey, lepas kita kira pendapatan bercukai, kita kira cukai pendapatan. So, cukai pendapatan sama dengan cukai pendapatan sama dengan, so kita tengok 89,000 ni kita rujuk dalam jadual. So, 89,000 ni duduk dekat sini Okey, mana pen cikgu ni? Okey, so 89,000 dia duduk kat grup ni. Okey, 70,000 hingga 100,000. Okey, untuk 70,000 pertama, so dia kena bayar 4,000, 4,600. So, 4,600 dia kena bayar. So, ditambah dengan, so balance dia. Okey, 89,000 tolak dengan 70,000. So, kita dapat 19,000. So, 19,000 ni didarab dengan 21%. So, dekat sini kita kira. So, ditambah dengan 19,000. Okey, darab dengan 21%. So, kita kira dulu 19,000 darab dengan 21%. So, 19,000 tu 2, 3. Okey, darab dengan 21%. So, kita dapat 3990. So, 3990. So, bila kita tambah dia, tambah dengan 4,600. Okey, so pelajar akan dapat 8590. So, 8590. So, yang ni
cukai pendapatan dia lah. Okey, so dekat sini, bila dah kira cukai pendapatan, baru kita tolak dengan zakat. Sebab zakat tu ialah rebate. Maksudnya tolak dengan zakat. Okey, so zakat dia berapa dekat sini? 4,500. Okey, so tolak dengan 4,500. So, dia dapat. Okey, tolak 4,500. Okey, so RM4,090 dia kena bayar. RM4,090. Okey, settle untuk soalan ni. Okey, mudah je. Okey, untuk soalan cukai pendapatan. Okey, so itu saja daripada cikgu. Jangan lupa tekan butang like, okey, dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.